Assalamualaikum, hai semua. Masih lagi bersama dengan saya, Cikgu Fatin, untuk kita teruskan pembelajaran reka bentuk teknologi tingkatan 1 pada hari ini. Dan kita masih lagi dalam subtopik dunia reka bentuk dan kita berada dalam bahagian yang terakhir, iaitu bahagian yang ketiga. Jadi kepada sesiapa yang masih lagi belum menonton bahagian 1 dan 2, bolehlah tonton dahulu untuk subtopik sebelum ini, sebelum kita menginjak kepada bahagian yang terakhir dalam dunia reka bentuk dalam bab 1. Okey, jom kita tengok apakah subtopik untuk kita hari ini. Okey, dalam dunia reka bentuk bahagian yang terakhir ini, kita akan tahu apakah kriteria reka bentuk yang baik dan kita juga akan tahu macam mana cara untuk kita membina objek asas. Alright, kalau sebelum ni kita dah tahu macam mana untuk kita membezakan apakah perbezaan antara prinsip reka bentuk dan juga elemen reka bentuk. Okey, kita kena tahu apakah perbezaan antara prinsip reka bentuk dan elemen reka bentuk. Dan untuk kali ini, kita akan tahu apakah kriteria reka bentuk yang baik. Macam mana kita nak cakap sesuatu desain ataupun sesuatu produk itu ada reka bentuk yang baik. Jadi kita boleh refer, kita boleh tengok kepada kriteria reka bentuk yang baik. Apakah ciri-ciri reka bentuk yang baik? Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada 5 kriteria reka bentuk yang baik. Yang pertama, kita ada kecenderungan inovasi. Kita ada kreativiti, keaslian reka bentuk, kekuatan kualiti dan kebolehpasaran. Dan yang terakhir, adakah reka bentuk itu sesuatu yang ergonomik? Okay, jom kita tengok satu persatu. Untuk kriteria yang pertama, okey, kecenderungan inovasi. Kita menjadikan produk itu unik dan lebih berdaya saing daripada produk sedia ada dalam pasaran. Kalau kita tengok contoh yang cikgu bagi ni, contohnya kita tahu fungsi untuk vacuum. Fungsi untuk vacuum adalah untuk menyedut habuk ataupun pasir-pasir, kan? Tapi kita tahu reka bentuk dia. Kita tahu apa masalah yang sedia ada pada reka bentuk vacuum pada masa sekarang. Kita tahu apa masalah dan produk designer ataupun pereka bentuk produk, mereka akan menyelesaikan apa masalah yang dihadapi dan menghasilkan sesuatu yang lebih baru yang boleh menyelesaikan masalah pada produk sedia ada. Kalau macam contoh yang kita ada sekarang ni, ini ialah vacuum lama dan ini adalah vacuum yang baru. Kita boleh tengok vacuum baru cordless, yang ni kita berwayar, wayar dan tidak berwayar, dan dia membuatkan sesuatu produk itu lebih berdaya saing. Yang kedua, produk itu mempunyai kreativiti. Dia sesebuah produk itu melibatkan idea baru dalam menghasilkan produk reka bentuk. Selain itu, dapat memperbaiki fungsi produk sedia ada bagi memberi manfaat yang lebih baik atau lebih pelbagai fungsinya. Sangat kreatif. Kita cakap, kita tengok sendiri pada penghasilan produk ni pun, ia adalah satu yang sangat kreatif kerana dia mempunyai pelbagai fungsi. Selain dia boleh kita sapu dia dekat situ, kan? Okay, kita boleh simpan dia. Okay, setiap sudut ni mempunyai fungsi. Kita boleh simpan dia dalam lubang pemegang ni. Jadi kita boleh salurkan balik habuk-habuk yang ada tu melalui lubang pemegang. Yang kedua, keaslian reka bentuk. Dia menekankan sesuatu produk itu menekankan kandungan unsur simbolik, emosi ataupun estetika dan penampilan produk serta tidak meniru produk sedia ada. Seterusnya, kekuatan kualiti dan kebolehpasaran. Okey, produk yang dihasilkan perlu mempunyai ciri kekuatan iaitu tidak mudah rosak atau hancur. Kualiti produk ditentukan melalui ketahanannya semasa digunakan. Dengan adanya 2 kriteria tersebut, produk itu mudah memasuki pasaran.
Okey, kalau cikgu bagi contoh kat sini sebenarnya cikgu bagi contoh interior design yang cikgu boleh peroleh daripada Google, sumber daripada Google. Cikgu search untuk produk daripada IKEA. Seperti yang kita semua tahulah, produk-produk IKEA memang mempunyai ciri-ciri kekuatan. Walaupun dia mahal kan, sebab tu dia mahal sebab dia mempunyai ciri-ciri kekuatan yang tak mudah rosak. Next is ergonomic, ciri-ciri keselesaan yang ada pada sesuatu produk. Okay, ergonomik ialah ciri keselesaan yang ada pada sesuatu produk. Okay, ciri ini biasanya menjadi pilihan manusia, contohnya dalam pembuatan kerusi. Ciri ergonomiknya haruslah dapat memberikan keselesaan kepada pengguna dan mengelakkan kesakitan pinggang dan leher. Itu untuk contoh kerusi. Contoh yang cikgu bagi contoh ni ialah meja belajar duduk. Secara ergonomiknya kita boleh adjust base untuk kita letak laptop kita supaya selari dengan pandangan mata. Okey, supaya bila kita selari dengan pandangan mata, kita tidak akan membongkok dan memberikan beban kepada leher kita. Salah satunya untuk ergonomik ni ialah memberikan fokus untuk keselesaan kepada pengguna untuk mengelakkan daripada berlakunya kesan kepada bahagian-bahagian badan pengguna. Sebab tu kalau contoh pada kerusi yang ada pada dalam buku teks, contoh kerusi gamers ke ataupun kerusi office, kita ada boleh menyelaraskan tempat sandar ataupun tempat letak tangan. Itu semua untuk memberikan keselesaan kepada pengguna. Okey, subtopik yang seterusnya, kita akan teruskan untuk tahu macam mana cara untuk membina objek asas. Okay, jadi untuk objek asas ni, first kali kita tahu untuk zahirkan idea reka bentuk melalui pembinaan asas sesuatu projek tu. Contohnya kalau kita nak design satu kamera DSLR, kita tahu DSLR dia adalah bentuk yang macam mana, macam ni, dan kita tahu ialah ada satu bentuk dua jenis bentuk asas yang ada pada kamera DSLR, iaitu kita boleh imagine sama ada dalam bentuk rectangular ataupun cuboid ataupun silinder. Okay, kita nak tahu apa projek asas yang geometri asas yang perlu ada pada sesuatu produk. Okay, kita dah tengok sekentik dekat sini contoh-contoh geometri asas, antaranya silinder, sphere, piramid. Okay, so inilah antara projek asasnya. Sebelum kita tahu teknik-teknik untuk kita bina projek, ada 4 jenis teknik. Okay, pembenaman, pembuangan, penyatuan dan peleraian. Jadi teknik-teknik inilah yang kita akan gunakan untuk menggabungkan bentuk geometri asas tadi. Kita dah tahu apakah geometri asas dan kita akan gunakan teknik-teknik ni kepada geometri asas tadi. Nombor 1, pembenaman. Okay, ini adalah teknik pembenaman untuk kita membina satu ataupun mendesain, mereka bentuk sesuatu produk ataupun projek. Ia berlaku apabila sesuatu projek asas dimasukkan ke dalam objek lain, yang teknik pembenaman. Okay, dia gabungkan satu bentuk dengan satu lagi bentuk yang lain. Okay, kalau kat sini kita ada bentuk silinder dan juga rectangular. Kan, kita gabungkan lah bentuk tong sampah. Seterusnya, teknik pembuangan dilakukan pada bahagian yang tidak dikehendaki dan dibuangkan. Okey, bulat. Sama ada kita, ialah satu projek asas, satu produk geometri asas, kita tak nak ada bahagian tu dan kita buang. Seterusnya, penyatuan dilakukan dengan mencantumkan 2 atau lebih
objek tanpa melibatkan pembuangan atau pembenaman. Okey, inilah teknik penyatuan. Satu contoh yang paling mudah kita tahu, reka bentuk Lego. Kalau kita main Lego lah, siapa yang tak pernah main Lego, I'm so sorry, maybe you can actually give example as maybe a bricks of batu bata. Kita gabungkan batu bata. Di rumah kita tu adalah satu penyatuan batu bata. Okey, kita cantumkan batu bata tu, jadilah satu bentuk rumah ataupun satu bentuk reka bentuk design sesuatu produk. Yang terakhir itu peleraian. Ia adalah objek asas yang dileraikan sehingga menjadi objek baharu yang ringkas. Okey, itu adalah 4 teknik untuk kita membina sesuatu projek. Okey, itu saja untuk pelajaran kita untuk bahagian 3, iaitu bahagian terakhir untuk subtopik dunia reka bentuk. Okey, jadi kepada siapa yang ada sebarang soalan ataupun mahukan lebih penjelasan untuk topik kita pada hari ini, bolehlah ajukan sebarang soalan di ruangan komen ataupun boleh terus ke Instagram cikgu. Okey, boleh refer to comment section below. Dan cikgu harap untuk pelajaran hari ini dapat membantu memberi sedikit penjelasan dalam subtopik dunia reka bentuk. Itu saja. Jumpa dalam video seterusnya. Assalamualaikum.